Hi everyone, Assalamualaikum guys. Dekat vlog ni saya nak bercerita sikit kepada korang. Ini kisah saya dan special customer saya. Kenapa saya kata special? Sebab daripada 2 tahun ni saya berniaga, Alhamdulillah saya adalah beberapa jumpa customer yang macam mencuba kesabaran saya. Tapi kali ini pada saya ini sangat-sangat mencabar kesabaran saya. So saya nak cerita pada korang. Kenapa saya nak cerita pada korang? Sebab saya memerlukan korang sebagai penengah. If saya mempunyai salah sifat, tolong tegur saya secara baik. InsyaAllah saya akan berbesar hati menerima teguran. Okay? So saya ceritakan dari awal. Saya ada customer. Okay, dia tanya macam mana cara nak beli produk saya. So dekat sini saya dah hantar detail ya. Dekat sini saya dah jawab, Waalaikumsalam, saya mempunyai 4 produk, apa saja nama produknya, beratnya berapa, nak melalui Shopee atau bank in. Untuk pembelian 5 produk saya akan bagi free gift. Pada saya ini sudah sangat detail. Okay, lepas tu pun saya dah hantar every page of my product. Okay. Lepas tu dia kata, ini nak makan terus ke nak atau untuk dimasak. Okay. Lepas tu saya kata ni ready to eat. So letak je dekat meja makan. Tak payah masuk peti sejuk. Makan dengan nasi ke dengan mi semua tak ada masalah. Lepas tu dia kata, habis macam mana yang saya nak order produk yang ada kunyit halia. Lepas tu saya kata rasanya salah kot. Sebab saya tak ada jual produk yang ada kunyit. Tapi kalau halia tu ada. Sebab dekat sambal bawang saya ada letak halia sikit. Lepas tu dia kata, I order dengan you lah. Okay. Lepas tu ada produk lain tak? Saya kata tak ada. Produk saya hanya 4 sahaja. Dia kata makcik saya cakap ada yang ada halia dan kunyit. Dia kata makcik saya cakap. So maknanya yang bercakap dengan saya ni bukan makcik-makcik ya. Sebab dia kata makcik saya. Okay. Lepas tu saya kata mungkin salah kot. Sebab saya tak ada jual produk. Ini produk yang ada kunyit. Lepas tu dia kata tak. Sebab ni cantik Fun Ample kan. YouTuber. Dia kata iya betul saya. Lepas tu dia kata, jap saya nak tanya makcik saya dia nak order apa. Okey, lepas tu saya kata okey. Dan di bawah dia tanya lagi. Lupa tanya satu berapa ya dan saya jawab lagi. Saya kata dekat atas tu saya dah bagi detail untuk harga semua-semua. Okey, kasih 4 peach di atas tu setiap satu. Berapa besar satu paket, berapa gram satu paket. Boleh postkan, nak 2 set ya. So saya kata untuk berat semua-semua saya dah explain ya, cik. Boleh tengok di gambar yang paling atas. Saya kata macam tu. Dia kata, okey, kasih 4 pits tu tiap-tiap satu dan nak 2 set. So saya dah mulai confused dah. Macam mana ya maksudnya? Okey, rupanya dia nak, untuk one item dia nak 2 paket. Okey. Dia tanya, tak dapat free gift ke? Lepas tu saya kata dapat. Dekat atas tu kan saya dah explain. Untuk pembelian 5 paket akan mendapatkan free gift. So, Acik dah order 8 pack. Maknanya Acik pun dapat. Okay? Okay, lepas tu, ya betul. Yang satu tu ikan bilis kan? Saya kata, iya betul. Lepas tu dia kata, makan macam kacang ya? Ke letak dalam Maggi ke sup ke? So, saya kata, terpulang lah kan. Terpulang ikut selera. Nak letak dekat Maggi ke, dekat nasi ke, nak rata ke, tak ada masalah. Sebab tak ada persyaratan khusus produk saya harus dimakan dengan satu makanan. Tak ada masalah. So, terpulang ikut cita rasa korang lah kan. Lepas tu pun saya hantar gambar-gambar kan, feedback daripada customer. Berapa semua kasih nombor akaun, dia kata. Lepas tu dah kan, saya dah bagi nombor akaun. Lepas tu lagi dia kata, saya harus dapat esok atau lusa boleh tak? Saya kata tak boleh. Bukannya tak boleh, tapi saya tak pasti. Sebab terkadang saya kalau pos lalu JNT, sehari boleh sampai. Terkadang 3 hari, terkadang 5 hari. So itu sudah di luar daripada kemampuan saya. Tapi insyaAllah, kalau Acik bank in sekarang, petang terus saya hantar. Tapi memang betul guys, petang terus saya hantar. Lepas tu dia kata okey. Lepas tu dia kata tanya lagi total berapa. Padahal di sebelum ni saya dah bagi total. Dan dia tanya lagi. Jadi dia jenis yang akan berulang-ulang tanya. Saya discuss dengan dia ni ada hampir 30 minit. Dia akan tanya lagi apa yang saya dah explain. Dia akan tanya, itu menurut saya sudah menguji kesabaran. Tapi saya masih sabar. Ayat saya masih baik lagi. So dia tanya, tak ada diskaun ke? Saya kata minta maaf untuk 8 pack memang tak dapat diskaun. Okey lah, tak apa. Dia kata nak rasa 8 dulu. Saya kata okey. Semalam saya post, hari ini dah terus sampai, ya. Nampak dia tunjuk gambar dia sampai, tiba-tiba dia terus berangin.
kacang kenapa 4 semua sama? Dia kata. So saya kata, iya ke? Boleh tak hantar gambar? Saya katakan. Lepas tu dia masih bebel lagi ni. Ikan bilis pun tak ada. Ikan bilis pun tak ada 2. Kenapa 4 semua bawang goreng hancur? Lepas tu saya kata, belum. Dia masih bebel lagi ni. Kacang patutnya 2. Macam dekat gambar tu. Macam mana kamu bisnes ni? Dia dah mula berangin, guys. Macam mana kamu bisnes ni? Ni yang saya marah ni, dia kata. Kan dia dah berangin kan kalau ayat macam tu. So saya kata, boleh tolong hantar gambar tak? Hantar gambar ke 8 produk tu, tolong snapkan gambar. Saya minta dia hantar gambar. Sekali dia hantar gambar, korang boleh nampak tak ya? Gambar ni, kacang ni dia ada cili. Kacang ni ada cili, yang 2 ni tak ada. Maknanya yang ada cili ni berempah, yang tak ada cili ni sira pedas manis. Okey. Lepas tu dia hantar lagi yang bawang. Daripada gambar ni, korang pun harusnya dah boleh tengok. Stiker yang hitam tu garing bilis. Stiker yang putih ni garing bawang. Okey. So saya cakap lah, Acik boleh baca tak? Dekat stiker tu dah ada label besar tau. Nama, berat, apa je produk yang ada dekat dalam ni. Harusnya Acik tahu. At least rasalah dulu sebelum nak marah penjual. Bila dah rasa kan boleh nampak yang rempah ni, masin. Yang sira ni manis dia memang terasa. Jadi confirm akan berbeza. Lepas tu pula untuk yang sambal ni, ya. Buka dulu, letak dekat mangkuk. Sebab saya garanti, kalau yang bilis ni, sehancur-hancurnya dia nampak dia luar, tapi bila letak dekat mangkuk, korang akan nampak ketulan bilis dan ketulan kacang. Dan yang bawang pula, saya dah explain. Kalau untuk bawang, semua saya dah kisar. Jadi wajar kalau tak nampak apa benda dekat dalam tu. Sekali guys, dia berangin. Dia kata, takkanlah post sampai hancur macam tu, Kak. Oi. Ya Allah. Dia kata, minat nak tolong promotekan untuk you buat cakap pijak-pijak macam tu. Cakap biar bahasa kita berbudi bahasa. Dia kata dia nak berbudi bahasa, tapi dia ada tak budi bahasa dengan saya? Bukan kerana siapa tengok siapa tu siapa muda, guys. Pasal kenapa tadi ada ayat pijak-pijak? Sebab saya dah mula kepancing berangin. Sebab dia katakan takkanlah setakat post macam tu pun hancur. Oi, dia katakan. So saya kata habis. Kalau dah post tu tak hancur, Acik fikir saya kena pijak-pijak dulu ke produk tu sebelum saya post. Okey, mungkin ayat pijak-pijak tu salah, tapi pada saya itu ayat orang tengah berangin lah. Sebab dia tuduh saya. Dia kata saya macam manalah you buat bisnes lah. Semua produk you hantar sama. Dah jelas dia yang tak rasa dulu produk tu. At least kalau belum rasa, baca guys, baca. Dia dah fitnah saya daripada tu. Okay, so saya agak sedikit berangin. Tu yang ayat saya macam tu. Okay, lepas tu tiba-tiba saya kata namanya dekat hidup ni Acik, dia give and take. Apa yang Acik tanam, itu yang Acik tuai. Sekarang tiba-tiba nak call berkali-kali, terus fitnah saya. Dia kata macam mana berniaga you punya bisnes ni. Memang saya ni lah yang buat saya marah lah. Saya berangin, saya malas nak beli lagi, saya malas nak promote. Tak payah Cik. Tak payah. Macam tu saya kata. Okay. So tiba-tiba last dia kata, adik, Acik ni buta sebelah. Korang kena dengar. Adik, Acik ni buta sebelah mata tau. Adik, Acik ni buta sebelah mata. Kalaulah Acik cakap dari awal dengan saya, Acik ada kekurangan, saya akan lagi bertahan kesabaran saya. Tapi tak semestinya orang yang, sorry to say, buta mata sebelah, dia boleh judge orang sesuka hati. Boleh tuduh seller sesuka hati. Acik kata Acik keluar duit untuk beli. Saya pun keluar tenaga, saya pun keluar duit untuk modal. Apa perbezaan antara kita? Saya masak dengan hati, saya masak dengan tenaga. 2 tahun saya berniaga, alhamdulillah boleh dikira jari je orang yang kata produk saya tak sedap. Berbanding ribuan yang dah beli ya, alhamdulillah. Sebab apa? Sebab saya masak guna rasa yang saya nak makan masuk ke mulut saya dan mulut anak-anak dan family saya.
So, apa yang kata saya sedap, insyaAllah korang akan rasa sedap. Apa yang kata saya terlampau masin, orang pun akan rasa macam tu. Jadi, bila tiba-tiba dia suruh saya sopan, tapi dia tak sopan dengan saya, sedangkan dia umur jauh lebih daripada saya, apa yang harus buat saya respect dengan makcik ni? Itu pertanyaan saya. Dan bila dah last, mungkin dia dah tahu dia yang salah sebab saya dah explain produk tu lain, produk tu berbeza, nampak daripada stiker dan bentuk, barulah dia nak mengatakan dia buta sebelah. Tapi masa chat pun, elok je dia boleh baca, elok je dia boleh bank in dekat saya. Kenapa stiker? Kejap, saya ambil stiker. Kenapa stiker ni tak boleh dibezakan? Korang boleh nampak ya? Ini yang sira. Yang sira dia plain, tak ada apa-apa kat dalam. Dan untuk kacang berempah akan ada cili dan daun kari. Korang boleh nampak tak? Beza tak? Walaupun stiker dia warna sama, tapi dalam stiker ni kita akan tick apa produk yang ada dekat dalam. Okey, untuk sambal pula, daripada saiz ni pun dah lain. Logik tak? Kalaupun tak boleh baca, daripada bentuk dah lain, warna dah lain, katanya produk sama. Kan tak logik. Macam tu. Ya? Jadi sebelum nak komplain pasal orang, alangkah baiknya kita koreksi diri dulu. Kalaupun memang daripada awal saya dah berangin dan dia tanya atas bawah, ulang alik, saya akan terpancing emosi. Tapi ni nyatanya tak. Tapi bila barang dah sampai, tiba-tiba dia marah saya, dah macam mana saya tak terpancing emosi? Last dia kata dia buta sebelah. Akhirnya, last pun saya cakap je lah macam ni dekat dia. Tak apalah cik, kalau saya nak minta maaf ni puaskan hati acik, saya minta maaf. Kalau acik memang tak suka produk saya, pulangkan produk saya akan bank in balik. Itu je lah saya rasa jalan pengeluaran yang baik. Tapi acik pun kena faham, acik dah tuduh saya sebab acik tak bertanya baik-baik. Acik siap kata macam mana bisnes saya lah. Saya bisnes ni seorang-seorang cik. Saya pun cari rezeki, tapi acik pun bercakap dah macam tu. Sekali lagi saya minta maaf lah. Okey. Janji saya rasa saya lebih muda dari dia, saya minta maaf. Itu je lah. So guys, korang mungkin any idea apa mungkin salah silap saya, korang boleh komen. Hanya komen yang baik yang saya boleh terima untuk untuk koreksi diri saya lah, macam tu. Tapi memang saya faham namanya orang berniaga mesti akan dapat cabaran macam ni. Cuma yang saya sesalkan ini datang daripada seorang makcik-makcik yang harusnya dia boleh memberikan tunjuk ajar sikap yang baik lah. Itu je. Okay, so thank you guys. Assalamualaikum.